setiap negeri, ambil satu tempat kawasan lambakan warga asing ini yang sedang merompak hak rakyat tempatan ini. Saya beranggapan bahawa kerajaan mampu selesaikan isu melibatkan lambakan warga asing dalam negara kita. Kerajaan mampu selesaikan isu melibatkan lambakan warga asing monopoli perniagaan Alibaba lesen. Lambakan pendatang-pendatang haram ini yang memonopoli setiap perniagaan dalam negara kita ini. Ini kerajaan mampu buat, tuan-tuan. Kenapa tak buat? Isu melibatkan GISB mereka boleh selesaikan dalam masa beberapa hari. Selesai rapat. Kenapa tidak boleh selesaikan isu melibatkan warga asing? Sedangkan isu melibatkan warga asing ini menjadi ancaman kepada rakyat tempatan. Ini ancaman kepada rakyat tempatan. Mereka ada terlalu ramai dalam negara. Berjuta-juta pendatang haram yang memberi ancaman secara langsung maupun tidak langsung, yang memberi ancaman melibatkan ekonomi ataupun melibatkan sosial dalam negara. Kenapa tak selesaikan? Kalau di Melaka, ambil di bawah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, jadikan pilot project di situ, selesaikan isu melibatkan warga asing. Tuan-tuan, ini mana-mana dalam negara kita, dalam setiap negeri, ambil satu tempat kawasan lambakan warga asing ini yang sedang merompak hak rakyat tempatan ini, jadikan pilot project. Letakkan di mana-mana bandaraya ataupun perbandaran, selesaikan isu ini supaya rakyat boleh tengok. Ini kawasan yang diselesaikan. Saya yakin kerajaan boleh selesaikan dalam masa 1 minggu sahaja. Boleh selesaikan isu ini. Tetapi kenapa kerajaan tak mau buat? Kita tengok bagaimana kerajaan ada kekuasa, ada pelbagai saluran dengan logistiknya. Semua ada, tuan-tuan. Tetapi kenapa tidak selesaikan isu ini? Kenapa dibiarkan bertahun-tahun? Kenapa dibiarkan rakyat terus menderita? Kenapa dibiarkan rakyat terus dizalimi oleh lambakan warga asing pendatang haram dalam negara kita? Kenapa ini terus dibiarkan? Adakah kerajaan tidak ada kemampuan? Bukan tidak ada kemampuan, tetapi kerajaan pada hari ini tak mau selesaikan isu ini. Bagi mereka isu ini adalah isu terpinggir. Bagi mereka isu ini sebenarnya tidak memberi kesan kepada ahli-ahli politik. Sebab itu isu ini dibiarkan. Biar sahaja rakyat yang tanggung derita. Biarkan sahaja rakyat yang terancam. Biarkan sahaja ekonomi rakyat marhin. Golongan-golongan M40, B40, miskin tegar. Miskin ini menderita, dihimpit, dirampas, dirompak oleh warga asing secara haram. Ini kerajaan yang biarkan. Ini kerajaan yang tidak peduli. Ini kerajaan yang tidak ambil cakna dalam isu melibatkan penindasan warga-warga asing pendatang haram terhadap rakyat Malaysia. Kalau nak diselesaikan, boleh selesai. Ambil isu, contoh di Pahang, di Cameron Highlands. Letakkan satu KPI di Cameron Highlands, tempat melibatkan tempat pelancongan. Kenapa tempat pelancongan dibiarkan warga asing yang memonopoli perniagaan? Kenapa tempat pelancongan biarkan warga asing yang merompak hak rakyat Malaysia? Kenapa dibiarkan peniaga-peniaga tempatan merempat? Ini, tuan-tuan, sebenarnya kerajaan ini perlu diberikan tekanan oleh rakyat. Tak malukah sebagai kerajaan? Tak malukah sebagai ahli parlimen, wakil rakyat, hampa hidup dalam kawasan kebanjiran warga asing pendatang haram dalam negara?
Hampa tak ada maruah kah? Sebenarnya SPRM perlu ambil tindakan kepada ahli parlimen, kepada wakil rakyat, perlu ambil tindakan kepada ahli majlis, kepada penguat-penguat kuasa yang ada lambakan warga asing dalam kawasan mereka. Ada kuasa, hampa tak ambil tindakan buat apa? Ini sebenarnya yang berlaku dalam negara kita ini. Kita tak ada maruah. Rakyat kita tidak ada maruah. Rakyat kita dipermainkan oleh warga asing. Rakyat kita pula tidak dapat barang. Rakyat kita terpaksa membeli barangan subsidi daripada kedai-kedai warga asing, tuan-tuan. Tak malu ke? Tak ada maruah ke? Masa mengundi, hampa pergi kempen. Masa mengundi, hampa pilih kerajaan. Masa mengundi, hampa pilih wakil rakyat yang nak mewakili suara rakyat Malaysia. Selepas undi, apa hampa dapat? Barangan subsidi pun hampa kena pergi beli di kedai warga asing pendatang haram ni, tuan-tuan. Itu nasib. Kalau hampa pergi beli boleh dapat barangan subsidi. Nasib hampa bagus saja hampa boleh dapat barangan subsidi. Kalau nasib hampa tak bagus, barangan subsidi ni pun hampa tak boleh dapat, tuan-tuan. Garanti hampa tak boleh dapat. Warga asing pendatang haram Rohingya lagi akan boleh dapat barangan subsidi ini, tuan-tuan. Apa yang nak jadi dengan rakyat Malaysia? Ada kerajaan tidak dilindungi rakyat. Ada kerajaan pun kerajaan tidak peduli masalah rakyat. Ada kerajaan biarkan rakyat kita bersaing dengan pendatang haram. Ada wakil rakyat, dalam kawasan wakil rakyat jadi lambakan warga asing. Dalam kawasan wakil rakyat, warga asing memonopoli perniagaan dalam kawasan wakil rakyat. Rakyat Malaysia perlu merempat dalam negara, dalam kawasan sendiri. Ada ahli parlimen, dalam kawasan ahli parlimen berlambak warga-warga asing, merompak perniagaan, merompak subsidi, monopoli perniagaan kedai-kedai, semua dalam kawasan ahli parlimen. Sedangkan ahli parlimen berada di dalam parlimen, bercakap pandai, tapi rakyat di dalam parlimen sendiri menderita, dijajah oleh warga asing pendatang haram ini semua, tuan-tuan. Ini realiti, tuan-tuan. Ini saya cakap tentang realiti. Saya bercakap berdasarkan suara rakyat Malaysia yang tertekan. Bukan setakat kedai-kedai runcit, tuan-tuan. Mereka ini ada berlambakan mereka ini di dalam negara. Apabila lambakan pendatang haram dalam negara, berjuta-juta pendatang haram dalam negara, mereka bukan duduk dalam hutan, tuan-tuan. Mereka bukan duduk di atas pokok. Mereka bukan duduk di dalam gua. Mereka bukan duduk di dalam longkang, tuan-tuan. Tetapi mereka duduk di dalam rumah, tuan-tuan. Mereka tinggal di dalam rumah, tuan-tuan. Ini mereka tinggal di dalam rumah. Mereka perlukan perumahan untuk mereka tinggal. Bayangkan berjuta-juta pendatang haram ini duduk tinggal di dalam rumah. Yang rumah-rumah ini adalah hak rakyat Malaysia untuk duduk, bukannya pendatang haram. Apabila mereka tinggal, mereka duduk, mereka sewa di dalam setiap perumahan yang ada di dalam negara kita, bermakna mereka sedang merampas hak rakyat Malaysia. Rumah-rumah bangsa, tempat lambakan etnik pelarian penceroboh haram Rohingya, habis. Flat-flat kos rendah, semua mereka duduk, tuan-tuan. Flat-flat kos rendah ini melibatkan perumahan. Kalau ada 11 tingkat, 15 tingkat, habis 7-8 tingkat diduduki oleh etnik pelarian Rohingya ini. Dan kalau rakyat tempatan, ada pun rakyat yang terdesak sahaja, tuan-tuan. Kalau dia ada duit, dia akan sewa rumah tempat lain. Melainkan kalau dia ada beli rumah di situ, dia terpaksa tinggal. Kalau dia ada rumah lain, dia akan sewakan rumah tu. Dia tidak akan boleh duduk dengan lambakan warga-warga asing ini, tuan-tuan.